Okey, so awak soalan ni saya dah suruh buat itu kan? Buat ke tidak ni 4 orang yang ada dalam ni sekarang ni? Mesti? Ya, Buat ke tak? tak lagi. Tak buat lagi. Tak try buat lagi? Bukan dulu buat dah ke? Suruh buat awal-awal dulu. Try buat. Kalau macam tu try buat dulu. Sementara tunggu kawan kamu masuk juga. Boleh try buat 4 orang ni. Tak ada masalah ni. Senang je nak kira pun lebih kurang macam yang Khamis lepas je kira. Try buat lah. Awak kena cuba dulu baru awak tahu apa silap awak. Kalau awak tak try buat, terus tunggu jawapan saya, tak jadi belajar lagu tu. Awak dah tahu saya nak buat revision ni, jadi semualah dalam buku 1 tingkatan 5 ni, modul 1 tingkatan 5 ni, tolong siapkan hak mana yang tak siap lagi. Supaya bila bincang, kamu boleh tahulah mana silap kamu semua. Ntar tunggu kawan-kawan masuk, tolong buat dulu. Muka surat 9, soalan nombor 2, bab 2. Siapa yang tak buat lagi? Siapa yang tak siapkan lagi? Buat soalan tu. Sementara tunggu kawan awak 10.15 saya start. Jangan tak buat lah, try buat. Sebab bila awak buat, bila kita bincang, baru awak tahu, oh, macam ni cara buat dia. Ni tak try buat, terus dengar saya punya jawapan. Tak jadilah macam tu. Usaha dulu, lepas tu betulkan mana silap. Tak salah kalau silap. Tapi kena belajarlah daripada kesilapan. Soalan nombor 2, bab 2, muka surat 9, latihan prestasi nombor 2, bab 9 pula. Bab 2, soalan nombor 9 Tolong tengok, tolong buat dulu sikit-sikit.
Okay, saya harap awak memang dah try lah buat benda muka surat tu. So, saya nak start lah. Okay, ni soalan yang saya suruh awak buat lah. Macam mana sebenarnya kita nak buat soalan ni? Mana dia ni? Tutup pula. Okay. So, yang ini ni, yang soalan 2A ni, hitung nilai kalori bagi kacang tanah dan roti. Okay, nilai kalori bagi kacang tanah awak dapat berapa? Boleh berapa? Masuk nilai je. 3.57. 3.57. Okay. So, just masukkan nilai saja kan? Guna nilai yang ada. Yang kita dah tahu dah, kita cuma masuk je lah nilai. Okay, 4.2 kali dengan jisim air berapa? 10 kali dengan perubahan dari dia bagi terus dah 85 bahagi dengan jisim sampel makanan 1. So awak akan dapat 1 kali 1,000 ni. So awak akan dapat 3.57 kJg negatif 1. Okay, lepas tu bawah ni pun sana 4.2 kali dengan 10 kali dengan roti 27 saja. Bahagi dengan 1 kali dengan 1,000. So awak akan dapat 1.13. Betul? Betul. Ni awak akan dapat lah. Okay. So yang ni yang senang saja, simple saja. Okay, sebelum tu, bila awak dapat soalan ni sebenarnya, patut apa yang awak buat adalah jadual 2 menunjukkan keputusan bagi eksperimen untuk menghitung
Ni tujuan eksperimen awak. Menghitung nilai kalori beberapa jenis makanan. Okey, nilai kalori. Menghitung nilai kalori kita dapat selepas eksperimen. So, nilai kalori ini adalah nilai kalori ni adalah PBI. Sampel makanan adalah PM. PBI tu apa? Pemboleh ubah bergerak balas yang kita nak guna untuk jawab inference. PM apa? PM adalah pemboleh ubah manipulasi. Okey. Dan kita pun pergilah dekat jadual. Dekat jadual ini, awak akan dapati ada jisim sampel makanan. Okey, jisim sampel makanan tadi dah kita dah jumpa dah sampel makanan kan. So, sini akan jadi sorry. Bukan atas dulu. Sampel makanan. Sampel makanan ni akan jadi PM ni. Okey. Lepas tu dia bagi jisim sampel makanan, dia dah malarkan. Jisim air pun sama, 10. So jisim sampel makanan ni dah jadi, saya buat apa? Pemboleh ubah dimalarkan ni kan. Dua ni, PD. Pemboleh ubah dimalarkan. Okey, lepas tu kita ada perubahan suhu. Okey, perubahan suhu ini, tak ada lah. Dia bukan lagi, walaupun kita dapat sampai eksperimen, tapi yang betul-betul pemboleh ubah dimanipulasi adalah yang ini. Pemboleh ubah bergerak balas. Last sekali. Pemboleh ubah bergerak balas adalah nilai kalori. Samalah dengan ni. So dekat sini, ini adalah PBO. Nilai kalori akan jadi PBO lah. Okay. So kita pun tengok berdasarkan jawapan di anda di B1 bandingkan nilai kalori kedua-dua sampel makanan. Yang ni pemerhatian je lah. Cuma dia minta perbandingan. Tapi dalam pemerhatian, tapi dia tak direct minta pemerhatian, dia just surau banding. Memang pemerhatian adalah perbandingan kan. Okay, jadi banding je lah. Siapa nak tolong jawab ni? Ayat perbandingan macam mana? Tak dengar jawapan daripada kamu. Bandinglah, tadi tu kita dapat yang ini 3.57. .57. 1.13. Yang tengah-tengah ni dapat berapa? Siapa kira? Yang tengah-tengah ni 4.2 kali dengan 10 kali dengan 38 bahagi dengan 1 kali dengan 1,000. Boleh berapa ni untuk ikan bilis? Soalan tak minta. Boleh berapa ikan bilis? Sebab awak nak buat perbandingan, jadi awak kena tahu semua tu. Boleh berapa kelas? Assalamualaikum. Ada orang tak? 15.96. 15.96? 4.2 kali 10 kali 38 bagi dengan 1,000. Salah. 1 kan? 1.6. Bukan 15, 1.6. KJG negatif 1. 1.6 kJ. So yang ini 1.6. 1.601. Kalau ambil, dia sebenarnya 1.59. Tapi bila bunda dia jadi 1.6 lah. Kalau buat 1.59 salah. Sebab 6 tu dia kena bunda kan. 1.60. Yang predikat. Okey. Sekarang ni awak dah dapat nilai 3.57 kacang tanah. Ikan bilis 1.6. Roti 1.13. Jadi bandinglah untuk dapatkan jawapan di B. Siapa nak buat ni? Mana orang yang jarang masuk Imran? Imran? Imran ada Imran? Ada Imran ni, senyap je. Tolong jawab ni. Imran ke Anis ke? Tak tahu. Anis lagi jarang masuk ni. Hari ni baru dapat ni. Teknik untuk menjawab soalan perbandingan ni. Perbandingan bukan sebenarnya, dia adalah pemerhatian. Tapi sebab dalam ni dia tak letak pemerhatian, dia cuma dia cakap bandingkan. Bandingkan pemerhatian lah sebenarnya.
Siapa yang boleh jawab? Senyap panggil sebut nama pun tak nyaut. Buat senyap. Syami nak jawab Syami? Syami pun senyap. Awak dengar ke tidak ni soal saya kecek ni? Dengar. Dengar. Mak Nina je dengar deh. Mak Nina je yang tolong jawab. Awak lain semua senyap. Syami jawab Syami. Awak biasa masuk kelas saya takkan tak tahu macam mana buat ayat perbandingan. Haikal. Apa dia? Tak ingat. Oh, tak ingat apa banding lah saya. Kalau awak buat tinggi awak dengan tinggi Haikal, beza kan ayat bandingan awak dengan Haikal? Pasal ketinggian. Siapa tinggi? Siapa rendah? Ke siapa tinggi awak dua orang? Mak Hilang sudah. itu si Bui asalnya si Bui. Habis dia nak try. Habis dia nak try. Oh. Ya. Kalau tak reti kita buat nombor dekat jadual. Ada kerana ke cikgu? Tak ada kerana inference. Kita ada kerana dia banding. Perbandingan. Tiga-tiga tak ke? Banding je nilai kalori siapa? Macam ketinggian tadi. Dia nak banding tiga-tiga tu Dan Hafizuddin? Kau kan? Dia kena banding tiga benda tu lah. Ikutlah. Tapi jangan guna nilai. Dia guna nilai kalori. Jangan guna nilai. Bagi dalam bentuk perkataan je. Kawasan. Jangan tak nak royak 3.57 ke 1.6 ke 1.13 tak nak. Awak kena buat apa maksud 3.57 berbanding 1.6 dengan 1.13 tu. Maksudnya ke apa? Lebih Nilai banyak. kalori dia apa? Lebih banyak. Lebih tinggi. Bukanlah lebih banyak. Lebih tinggi. Tu sini awak boleh bagi tahu dia lebih. Nilai kalori. Sebenarnya dia bukan lebih tinggi tau. Dia paling sebab kita kan kita banding 3 orang, ketinggian 3 orang. Antara katakanlah Hafizuddin, Haikal dengan Syamil. Siapa paling tinggi? Saya. Hafizuddin, okey. Hafizuddin, ketinggian Hafizuddin paling tinggi berbanding Haikal dan Syamil. Gitu je lah. Ayat kat sini pun sama lah. Yang ni akan jadi paling tinggi. Apa ni? Saya buat. Apa pergi kat note pula ni? Okey, yang ni akan jadi paling tinggi. Ni akan jadi paling rendah. Kalau awak nak tulis lah. So, yang ini yang sederhana. Tapi, bila kita buat perbandingan, kita cakap, kita tak tak sebut yang paling, yang tengah-tengah ni. Kita cuma cakap, apa? Nak dengar ayat awak tu, ayat saya weh. Saya pesa lama dah sains ni. Saya tak pesa pun, saya tak ambil paper sains. Nilai kalori kacang tanah paling tinggi berbanding nilai kalori roti. Tak ada di antara cakap selalu. Ayat lalu. Berbanding nilai kalori roti. Berbanding nilai kalori siapa? Roti. Berbanding, tak bagi tahu je. Berbanding nilai kalori ikan bilis dan roti. Dan boleh macam tu. Atau awak lah nak bagi tahu. Nak bagi tahu berbanding roti pun saja pun tak apa. Sebab saya cakap dua kan. Yang tengah-tengah kita abaikan. Sebab tu kan dalam kita biasalah. Olimpik sama. Kita akan tengok siapa dapat nombor 1. Siapa dapat emas. Lepas tu kita pun tengok siapa dapat ngusuk sekali. Kita tak tengok tengah-tengah ni. Gitulah sebenarnya kehidupan. Dalam PSC pun sama. Awak ambil yang ekstrim. So kalau nak bagi tahu kat sini, bagi tahu je. Kacang tanah mempunyai nilai kalori yang paling tinggi. Kalau paling tinggi berbanding ikan bilis dan roti. Faham? Kalau paling tinggi kena sebut 3-3. Ingat ke?
Kalau awak nak banding dua je, awak bagi tahu tadi Almanina guna paling tinggi ke tadi? Ah, Kalau dua saja tak boleh guna paling tinggi. Dua saja lebih tinggi. Faham tak? Kalau dua saja, awak bagi tahu macam ni. Kacang tanah mempunyai nilai kalori lebih tinggi berbanding roti. Kita hanya buat perkataan paling tinggi apabila ada benda lebih daripada dua. Takkanlah kita nak cakap Haikal mempunyai ketinggian paling tinggi berbanding Syamim. Apa dua orang tu lebih je lah. Lebih tinggi berbanding Syamim. Kalau ada tiga orang, barulah kita bagi tahu. Haikal mempunyai ketinggian Haikal paling tinggi. Dalam kelas ke kan, konon-kononnya kan. Gitulah. Faham? Apa dia okey? Faham dah? Haikal dengan tinggi ambil jadi sampel pun sejak dik. Imran lagi lah. Masuk hilang. Tak tahu kat mana. Ada ke tak ada Imran? Angkat-angkat tangan. Nabil. Lepas tu tinggal tak? Ada ke tidak ni dengan saya ni? Ada ni. Nyaut. Tapi tak boleh catch ke? Tak lain ke? Tak elok ke lain? Siapa lagi? Anis tadi mana? Left dah ke Anis? Ada lagi tak Anis? Dah jadi 17 ni. Tak dia dah 18. Tak ada dah Anis. Rasa first time dia join ni. Ada dah. Tak apalah, okey. Sambung balik. Jadi, dapat dah semua jawapan tu kan? Awak boleh pilih nak buat perkataan paling tinggi kalau nak banding tiga-tiga. Ataupun, awak hanya guna perkataan lebih tinggi kalau nak bandingkan dua je. Faham? Irfan baru masuk, baru join. Ni Amirul, Is, Aina, Ainul, Hafizah. Faham ke tak ni macam mana nak buat ayat perbandingan? Hello? Faham awak ni? Okey, terangkan alasan kepada perbandingan ini. Ainul je cakap faham. Orang lain tak tahulah. Sebut nama senyap dik. Okey, terangkan alasan kepada perbandingan ini. Okey, kat sini diguna perkataan alasan. Sebenarnya alasan ni dia merujuk kepada inference lah. Okay, tetapi kalau perasan, PBI dengan PBO soalan ini sama saja. Jadi awak kena fikir di sini sebab PBI dengan PBO sama, awak kena fikir apa kacang tanah mempunyai nilai kalori yang paling tinggi sebab kita nak start PBI. Saya dah cakap kan nak jawab inference. Dia kena start dengan pemerhatian. Satu je. Tadi pemerhatian awak ada dua tau. Kenapa pemerhatian awak dua? Sebab awak kata kacang tanah mempunyai nilai kalori lebih tinggi berbanding roti. Kan? Lebih kurang gitulah jawapan awak. Okey. Untuk buat inference, awak kena buat formula ni. Inference kerana, pemerhatian kerana PBI. Masalah sekarang ni, PBI awak sama dengan PBO. Tak boleh guna. Jadi awak kena fikir sendiri. Tapi pemerhatian ni tetap kena ambil. Ambil yang mana? Ambil yang depan ni. Kacang tanah mempunyai nilai kalori lebih tinggi ni. Ambil yang tu. Yang berbanding tu tak payahlah. So tulis kat sini. Kacang tanah mempunyai nilai kalori lebih tinggi kerana apa beza antara kacang tanah, ikan bilis dengan roti? Kan kemarin kita ada cerita pasal apa? Nutrien yang ada dekat dalam dia. So apa beza nutrien dia ni? Ada apa dalam kacang tanah? Ni kena fikirlah sikit sebab PBI sama dengan PBO. Kalau tidak boleh ambil PBI je.
Kalau sama kena fikir. Kena ingat macam tu lah. Kacang. Apa kacang tanah apa beza dia? Kacang tanah ada apa dalam dia? Ingat balik. Last week Ada saya ajar lemak. dari kambing juga. Ada lemak. Okey. Dia ada protein kan juga. Tapi dia ada lemak yang banyak. Okey, ikan bilis ada apa? Banyak. Protein. Betul. Amani nak kata. Protein. Roti ada apa? Karbohidrat. Karbohidrat. Kita belajar 3 orang je. Orang lain tak sini nyampuk ni. Kita 3 orang je ngaji hari ni lah. Semua hilang. Orang lain tak sini nyampuk. Baru Faris nak buka speka. Nyampuk je lah. Tak apa. Salah pun. Saya tinggal saya ambil. Yang mana betul, mana salah saya tak ambil. Kalau salah sangat-sangat saya beki. Nyampuk je. Kita nak belajar ni. Perbincangan dia kena melibatkan banyak pihak. Kalau setakat saya je kecek, itu bukan perbincangan. Saya tak suka revision macam tu. Saya suka awak ambil bahagian. Baru awak tahu apa silap awak. Kenapa kita jawab ni cikgu tak terima? Kita kena ambil benda tu. Kalau awak duduk senyap je tengok. Awak rasa awak akan ingat ke melalui pemerhatian saja? Tak. Awak nak ingat satu benda, selain daripada awak perhati, awak kena terlibat. Tengok saja tapi tak join, tak tanya cikgu tak bagi tahu cikgu kenapa kita tak dapat, tak jadi. Takkan berkesan. So please, tolong. Sebab tu saya sangat mementingkan. Dulu tak apa, dengar. Tak menyampuk pun tak apa. Sekarang ni tak boleh. Tolong terlibat. Awak kena buat. Yang penting awak buat dulu soalan. Sebab tu saya bagi tahu saya nak bincang bab berapa. Awak sebenarnya, kalau saya tak bagi tahu pun sepatutnya awak tahu dah. Saya punya tujuan kelas saya nak bincang yang mana. Sambung sampai mana. Jadi awak bersedia dengan benda tu. Bila awak bersedia, bila saya tanya, awak boleh bagi jawapan awak. Kalau salah, awak boleh beki waktu tu. Awak tahu buat apa awak salah. Lepas tu awak tahu kenapa tanya cikgu apa tak boleh terima jawapan awak ni. Saya akan explain lah jawapan awak tu. Saya akan baiki. Jangan duk senyap lagu ni. Tak berkesan PDP macam tu. Yang duk dengar tu settle dah. Habis dah. Kita sekarang tengah belajar untuk memperbaiki kesalahfahaman awak tentang teori sains ke, tentang teknik menjawab ke. So tolong terlibat. Minta tolong. Cikgu minta tolong ni. Memang cikgu minta tolong semua dengan asyik awak. Tolong belajar, tolong buat kerja, semua tolong kan. Dekat start ayat pun tolong. Tolong tengok link, tolong tekan link. Tak tahulah berkesan ke tidak nolong tu. Okey, sambung balik kat sini. So, kacang tanah mempunyai nilai kalori lebih tinggi kerana main mana yang saya ambil depan ni ingat, ambil dekat pemerhatian. Sebab itulah saya suka awak ingat ini teknik untuk jawab pemerhatian. Kalau dia tanya alasan tu sebenarnya pemerhatian lah. So, kena buat macam ni juga. Awak nak markah, awak dengar cakap saya. Awak nak dapat elok, awak dengar cakap saya. Walaupun saya bukan pemeriksa. Saya bukan ngajar sekejap lah, saya ngajar lama dah sains. Memang saya masuk je dalam bidang pendidikan ni saya ngajar memang subjek sains SPM lalu. Walaupun saya ngajar tingkatan 1, saya tetap ngajar tingkatan 4 dah waktu tu. Memang saya memang untuk SPM dah. Saya tak pernah ambil offer untuk menanda periksa je lah. Okey, sambung balik. Ni, cepat. PDI dia apa? Bab apa ni? Dah kaitkan lah dengan hijau tadi. Bab apa? Sambung ayat ni kerana Dia nak kena. dan apa? Mempunyai lemak je lah. Ayat bahasa Melayu kot. Dia jawapan dia. Dia nak keluarkan yang ni je. Mempunyai lemak. Faham? Kacang tanah. Yang teknik dia. Teknik ni kat depan ni teknik. Ni jawapan awak lemak. Tapi tak boleh jawapan mempunyai lemak. Tak boleh macam tu. Sebab KPS dia kena ada teknik menjawab. So kat sini awak kena bagi tahu kacang tanah mempunyai nilai kalori lebih tinggi kerana mengandungi ataupun mempunyai lemak. Lemak yang tinggi ke lemak saja ke tak apa. Yang penting ada ke tak lemak tu. Kalau tidak terus direct je pun boleh. Kacang tanah mengandungi lemak yang banyak.
Lemak yang tinggi pun boleh jawapan macam tu. Tapi kena bagi tahu alasan ni. Terangkan kepada perbandingan itu. Awak kena bagi tahu alasan kenapa kacang tanah tu ada kalori yang lebih tinggi. Sebenarnya merujuk kepada inference lah macam saya cakap. So ini jawapan untuk buat kat situ. Katakan pun boleh ubah bergerak balas sebagai eksperimen ini. Senang lah boleh ubah bergerak balas. Kenapa senang? Dah buat dah cari dah kat atas tadi. Kan? Boleh ubah bergerak balas kita apa? Nilai kalori. Okey, nilai kalori. Okey, sebenarnya nilai salah je ni. Kalori. Okey, ikutkan ni pun PB tau, ni PBO juga ni. Tapi yang ini PBO betul-betul yang ambil daripada operasi kita lah sebab perubahan suhu. Okay, jadi dia boleh buat juga kat sini ni perubahan suhu. Cumanya bila kita buat table untuk kalori makanan ni dia memang ada kat bawah ni dia punya nilai kalori makanan. Ada kat sini jadi yang ni lah PBO yang terakhir. Boleh Kalau dia kerat sampai sini saja, sampai perubahan suhu, perubahan suhu tu akan jadi PBO. PBI dia akan jadi nilai kalori lah sebab ambil dekat atas ni. Faham? So waktu tadi awak boleh jawab dekat sini. Kenapa kalau lah tadi tak sekerat je jawapan, pemerhatian akan jadi kacang tanah mempunyai perubahan suhu yang lebih tinggi berbanding roti. Nampak? Lepas tu bila dia minta inference, awak boleh bagi tahu kacang tanah mempunyai mempunyai nilai perubahan suhu yang tinggi kerana nilai kalorinya tinggi. Dia gitu lah. Soalan tu kalau kita sampai situ jawapannya jadi lain. Tapi dekat sini awak punya jawapan dia kena fikir sikit. So ini yang upgrade punya soalan lah. Kalau tidak sebelum ni macam tu je lah soalan dia. Ada dah dekat dalam jawapan inference dah ada dekat dalam soalan. So dia boleh keluar lah macam-macam versi. Okay, hipotesis. Hipotesis saya ajar dah cara nak jawab hipotesis kan. Ada 3 teknik. Awak nak buat jika ni hipotesis ni. Awak nak buat yang jika maka. Jika PM maka PB. Ke nak buat semakin. Semakin bertambah PM, semakin bertambah ke berkurang lah PB. Yang ketiga, penyataan umum. Awak nak pilih hak mana? Ikut awak, atas awak, keselesaan awak. Siapa nak try jawab? Siapa nak try jawab? Ada orang try jawab ke? Tu dia kena buat sendiri dulu kat rumah. Sebelum kelas saya buatlah benda ni. Saya ingat kau buat dah sebab dah lama dah benda ni. Saya saja tak bagi kerja sebab kerja hari Selasa pun ramai tak hantar lagi. Ramai hantar, ramai lagi tak hantar. Kelas awak kan ramai 33 orang. Ramai-ramai yang awak rasa hantar tu ramai lagi tak hantar. Benar-benarnya. Dan dalam kelas ni yang sedang ada ni pun ada berapa orang tak hantar lagi. Tengah online dengan saya sekarang. PM lah, ada yang PM. Tak ada masalah. Ikut awak lah. Yang penting hantar je sebenarnya. Cepat. Hipotesis. Nedra. Try. Makin bertambah sampel makanan. Boleh ke semakin? Ingat analogi traffic light. Bila ada 3 benda berbeza ni. Macam tanah, ikan bilis dengan roti. Macam warna merah, hijau, kuning. Boleh ke buat semakin? Boleh guna semakin? Boleh ke Hafizudin? Boleh. Semakin hijau traffic light, semakin banyak kereta bergerak macam tu? Tak.
Traffic light hijau kereta gerak, traffic light merah kereta tak gerak. Bukan traffic light tu jadi makin lama makin daripada hijau muda, lepas tu jadi hijau pekat, lepas tu jadi hijau, tak ada. Dia warna lain-lain, dia tak boleh guna lah semakin. Sini pun sama. Semakin tak sesuai. Paling tak boleh guna di sini adalah semakin. Jawab dua option saja. Tinggal jika ke ataupun penyataan umum. Penyataan umum tu ambil jika maka lah. Dapat jika maka tukar tak jadi penyataan umum. Apa tak kisah pun awak nak jawab. Jika maka atau penyataan mana-mana boleh. Try. Tahu lah. Try lah. Jika maka. Oh lah, tak nak try ke? Senyap je. Cikgu ada kaitan tak dengan hak protein ke lemak ke kan? Tak ada. Awak nak kaitkan ke? Tak payah pun tak apa. Waktu susah nak kaitkan. Tak payah. Ambil yang dari jadual je. Tapi jangan letak nilai. Jika tinggi perubahan suhu. Ambil yang ni. Ambil yang nilai kalori. Ambil yang ni. Sebab jadual sampai sini. Jadi pun boleh buat bergerak balas ni. Nilai kalori. Ini dia punya. Ini PM. Ambil yang ni. Tapi tak boleh guna nilai kat sini. Kena guna ni. Kena guna yang interpret ni. Ni paling tinggi. Ni sederhana. Kena guna perkataan tu. Cepat. Orang lain. Siapa yang bahasa Melayu A kat sini? Sebelum ni biasa bahasa Melayu dia A. Siapa? Dia guna bahasa Melayu je ni. Campur ayat. Bukannya ni lagi ni. Awak masukkan je kalau nak guna jika. Berapa PM kita? Sampel makanan. Jangan ambil sampel makanan, ambil terus. Fakta dia, nak ambil mana kacang tanah, ikan bilis ke roti. Jika maka dia memang kena ambil yang ni. Betul tengok kat sini tapi awak mana satu? Direct terus. Nak yang mana? Nak kacang tanah ke, nak roti ke, nak ikan bilis? Boleh tambah banyak kau dapat ke? Kau masak gitu. Tak ada. Tak ada apa benda sama banyak. Tak ada sama banyak. Pilih dulu. Nak kacang tanah. Yang ikan bilis ni biasa kita tak ambil lah sebab dia tengah-tengah. Awak nak ambil kacang tanah ke awak nak ambil roti? Biasa kita ambil yang paling tinggi. Ambil kacang tanah. Jika kacang tanah. Maka nak sebut sikit. Jika menggunakan macam Malina letak tadi kan. Jika menggunakan sampel kacang tanah, maka ambil yang bawah ni. maka nilai kalori paling maka nilai kalori tinggi. Gitu. Banding 3 kan? Kena ada paling lah. Maka nilai kalori paling tinggi. Ni je. Sebab tu kena guna ni jika. Ayat ni, ayat beki-beki sikit je bahasa Melayu. Kau tengok sini. Ni kacang tanah ni PM. Nilai kalori paling tinggi ni PB. Ambil daripada sini je, ambil daripada jadual ni. Kalau nak buat ni, roti pun boleh. Jika menggunakan roti, kata nak guna ni lah, ataupun jika roti, maka nilai kalori paling rendah.
pun boleh. Tak ada yang menggunakan sampel semua tak ada. Betul jawapan awak. Jika roti, maka nilai kalori paling rendah. Betul Tak ada orang kata salah. Okey, daripada sini kita boleh tukar jadi pernyataan umum kan? Buang je. Buang jika maka ni. Ambil terus. Kacang tanah mempunyai nilai kalori paling tinggi. Ada? Betul? Hipotesis. Beki ayat sikit je. Apabila menggunakan sampel kacang tanah. Tak payah maka lah. Apabila menggunakan sampel kacang tanah, nilai kalorinya paling tinggi. Pun betul. Hipotesis lah tu. Senang je. Tukar ayat je. Nak buat perbandingan pun boleh sebenarnya. Kacang tanah mempunyai nilai kalori paling tinggi berbanding roti dan ikan bilis. Betul juga dekat sini. Hipotesis kat sini betul. Walaupun awak buat perbandingan. Nak bagi tahu awak banyaknya cara nak buat hipotesis. Tapi itu pernyataan umum semua tu. Tu masuk kategori pernyataan umum. Yang dua cara ni adalah jika PM maka PB semakin bertambah berkurang PM semakin bertambah berkurang PB. Pernyataan umum tu buang jika, buang maka, buang semakin dengan buang semakin lah. Biasa awak akan dapat lah satu pernyataan umum awak tukar-tukar sikit ayat biar nampak awak pemilik bahasa Melayu A+ sikit kan. Boleh lah dapat lah markah. Ayat tu jangan pening-pening. Pemeriksa akan bagi markah. Hipotesis. Tapi kena ada PM, wajib ada walaupun pernyataan umum wajib ada apa benda PM-nya, apa benda PB-nya. Untuk pernyataan umum pun mesti wajib ada. Dia kaitkan, pernyataan umum tu biasa kaitkan PM dengan PB. Tu je lah. Pernyataan umum. Okay, next F. Yang ini lagi lah kan. Lagilah konon-kononnya awak macam susahnya lah. Tak ada apa-apa pun. Okay, DSO. Nilai kalori. Apa yang dia tanya? Apa dia tanya ni? Aina, dia tanya apa ni? Dia nak tanya apa? Dia minta kita definasi secara operasi bagi apa? Bagi siapa? Nilai kalori. Okay, so nilai kalori kat depan. Nilai kalori ialah so pilih 5 antara 6 antara yang itu tu. Apa benda nilai kalori ni? Saya bagikan itu dalam kamu apa tu? Amanina ada send. Pilihlah. Ni dah. Kelas awak. Ni. Pilihlah mana nak. Prinsip, mikroorganisma, keadaan, proses, bahan, tindak balas. Hak mana paling sesuai? Sesuai ke kalau nak guna bahan? Nilai kalori bahan ke? 5C? Tak. Tak. Out dah. Nilai kalori mikroorganisma ke? Bukan. Bukan. Salah dah. Nilai kalori prinsip ke? Tak. Tak. Salah dah. Nilai kalori proses ke? Tak kot. Tak juga. Tinggal 2. Keadaan ke tidak balas? Awak rasa? Keadaan. Tidak balas. Mana paling sesuai dengan nilai kalori? Keadaan ke? Keadaan lah. Keadaan. Yang paling sesuai ialah keadaan. Keadaan. Sebab tindak balas ni macam mana ada persamaan ke apa-apa kan? Isotonik macam ni lah dia cakap ni. So,
Kat sini adalah tindak balas. Jadi ialah tindak balas. Yang. Kata kerja apa ni? Awak nak gabungkan dengan ni. Ni. Nilai kalori ni main mana ambil? Ambil ni. PBO ni. Yang saya kata sebenarnya PBO tu kan. Sebab ni yang ni nilai kalori ni dia sama dengan PBI kat atas tadi. Ini sebenarnya PBT ni. PBO kat sini sebenarnya adalah perubahan suhu. So awak nak cari satu kata kerja, lepas tu nak masukkan perubahan suhu kat sini. Menyebabkan. Perubahan suhu ni meningkat ataupun bertambah. PBO. Yang apa? Marina kata apa tadi? Menyebabkan. Yang menyebabkan perubahan suhu. Kita try lah. Tak ayat. Nilai kalori ialah tindak balas yang menyebabkan perubahan suhu. Ada lagi nak tambah? Ya, kita tambahlah. Apabila 1 gram makanan dibakar. Ambil apa jadi dengan apa yang dibuat dekat dalam eksperimen tu sebenarnya ni. Ini apa yang dibuat dalam eksperimen. Okey, so boleh juga. Ni ayat ni boleh dah. Nilai kalori ialah tindak balas pula. Keadaan tadi kan. Saya salah buat ni. Ni keadaan. Keadaan yang menyebabkan perubahan suhu apabila 1 gram makanan dibakar. Okay, kalau saya sebenarnya saya tak guna menyebabkan. Saya guna ditunjukkan. Tapi boleh dah nak buat ayat tu yang ditunjukkan oleh perubahan suhu air. Kita tinggal sini. Perubahan suhu air. Apabila 1 gram makanan dibakar. Tadi pun ada air. Ayat Amalina tadi yang menyebabkan perubahan suhu air. Apabila 1 gram makanan dibakar. Tak payahlah meningkat ni pun tak sedap pun kalau ada. Sebab memang perubahan suhu tu semua naik. Perubahan suhu air tu. Sebab dia positif kan dia naik lah. Okey. Itu je sebenarnya untuk DSO. So DSO cara nak jawab dia adalah salin balik apa yang ditanya. Ialah pilihlah 6 tu. Yang mana paling sesuai. Yang. Lepas tu kata kerja. Lepas tu gabungkanlah dengan PBO. Lepas tu kalau nak suruh sedap lagi ayat, masukkanlah apa yang berlaku dekat dalam eksperimen tu. Adalah sikit lagi. Kalau tidak berhenti kat situ pun, dulu pun boleh. Itu adalah cara untuk jawab DSO. Jelas ke? Ya. Boleh ke? Nilai kalori ialah keadaan yang menyebabkan suhu air. Perubahan. Menyebabkan perubahan. Yang ditunjukkan pun boleh, yang menyebabkan. Kalau yang menyebabkan tak ada oleh Yang menyebabkan perubahan ataupun peningkatan suhu air. Boleh dah. Perubahan tu sebab saya ambil direct tu. Pertambahan suhu air boleh, peningkatan suhu air boleh. Saya ambil direct daripada jadual perubahan suhu air. Apabila 1 gram makanan dibakar. Itu yang sedapnya lah. Kalau tidak tak payah buat pun tak apa. 1 gram makanan dibakar tu. Tapi nak suat ayat jadi sedap Okey. Ada nak tanya lagi? Siapa nak tanya lagi? Boleh ke ni?
Boleh. Okey dah, saya pun dah orang lain tak nak jawab dah. Senyap je lah orang lain. Boleh. Okey, sambung dengan latihan prestasi muka surat 10 tu. Padankan masalah kesihatan berikut dengan punca berlakunya penyakit yang terlibat. Okey, diabetes mellitus mestilah kencing manis kan? Jadi kencing manis ni kenapa? Sebabkan oleh apa? Mengambil makanan atau minuman yang tinggi kandungan gula. Cari yang ada gula ke karbohidrat yang tinggi lah. Okay, so sini jawapan dia adalah yang ini ni. Okay, tekanan darah tinggi? Mengambil makanan tinggi kandungan garam. Garam. Okay, then kita obesity? Mengambil makanan yang tinggi nilai Nilai kalori. darah berlebihan. Ini nilai kalori. Anorexia nervosa. Keengganan seseorang untuk Dia ada masalah psikologi dia ni. Dia tak nak makan, dia ingat dia kurus. Dia ingat dia gemuk padahal dia sangat-sangat kurus. Okey, dan ni atherosclerosis. Okey, pemendapan hati. Okey, saya nak bagi tahu dia ada dua Yang jenis tau. Atherosclerosis. Ini kategori awal artrio, ni kena nampak ni. Ni atero, ni ada satu lagi artrio. Nampak tak? Beza dua ni. Ni yang ini arteria. Nampak? Arteri. Ni arteri. Yang ni beza kan? Okey. Yang ini ni macam Hafiz Tudin kata tadi, pemendapan lemak ataupun kolesterol pada dinding arteria. Okey, tapi bila dia dah jadi arterio, okey, mendap tu mendap, tapi dah tambah kalsium dalam dia tu. Menyebabkan dinding arteri tu tak kenyal dah. Dinding arteri orang tu dah jadi tak kenyal. Maksudnya arterio ni lagi serius daripada atherosclerosis. Faham? Beza dua tu. Boleh tak? Faham tak ni? Apa beza arterio dengan athero? Ni step pertama sebelum jadi arteriosclerosis. Ni lemak mendap macam saya bagi tahu itulah, mendap dekat dinding arteri kan. Ni dinding arteri. Ni dinding arteri, lepas tu marilah lemak. Alah hilang lah. Biasa. Mari lemak mendam kat sini, mendap makin lama makin banyak. Sempit jalan. Okey. Tapi apa jadi dengan arterio? Dekat tempat lemak ni dia mari pula satu lagi yang kita panggil sebagai kalsium. Mendap juga dekat sini. Kalsium pun mendap juga dalam ni. Dia dah jadi arteriosclerosis. Apabila kalsium mendap dalam ni, arteri orang ni dah tak kenyal. Apa sebab pula ada kenyal-kenyal ni? Kenyal ni apa sifat macam getah. Awak tarik getah, kan? Macam getah kita belajar tu. Getah tarik dia balik kepada panjang dia asal. Itu kita kata kenyal. Okey, bila dia tak kenyal, bila kita tarik getah tu dah tak kembali kepada asal. Ataupun kita tak boleh tarik dah getah tu. Itu maksudnya getah tu tak kenyal. Okey, kenapa arteri kita kenyal? Arteri kita kenyal sebab bila kita suhu badan kita panas, dinding arteri kita ni, bukan dinding, diameter, lubang arteri kita tu sepatutnya dia akan jadi besar. Bila dia besar, awak imagine bila dia besar, saluran darah kita ni dekat sebenarnya dengan kulit tau. Bila dia besar, dia akan tolak. Dinding arteri tu menghampiri kulit kita. Jadi bila kita panas, bila arteri tu dekat dengan kita punya kulit, haba dalam darah kita tu, haba dalam badan kita tu akan dibebaskan cepat.
Jadi badan dapat turunkan balik suhu. Ni biasa berlaku apabila kita tengah panas ataupun kita demam. Sebab itulah dia akan jadi macam keluar peluh apa semua tu kan. Disebabkan oleh kekenyalan arteri. Saya boleh cerita ni sebab saya mengajar biologi lah. Kalau tidak awak tak faham apa benda kenapa arteri tu kenyal. Cumanya sekarang ni saya nak beritahu awak apa beza antara arterio dengan atherosclerosis. Faham tak beza dia tu? Satu, mendap saja, lemak mendap saja. Satu lagi, berlaku pemendapan kalsium dah dekat dalam lemak yang mendap tu. Bila dia jadi gitu, arteri kita jadi keras. Arteri kita dah tak jadi macam sebelum ini. So, orang tu ada masalah, boleh mengalami masalah kardiovaskular yang lebih serius. Sebab arteri ni fungsi dia untuk mengangkut darah beroksigen daripada jantung ke seluruh badan. Darah beroksigen ni darah yang membekalkan oksigen ke seluruh badan. So sangat bahayalah bila arteri kita ni tidak kenyal. Faham? Faham. Tu beza antara arteriosclerosis dengan arterio. Jangan salah eja, jangan salah. Atherosclerosis adalah salah satu daripada arteriosclerosis. Bila dia tak mendap kalsium lagi, kita panggil atherosclerosis. Bila dia dah mendap kalsium dekat dalam tu, dia dah jadi arteriosclerosis. Dia adik-beradik tapi athero tak seserius arterio. Ingat yang tu je lah. Okay. Itu memang lumen arteri akan jadi sempit. Tekanan darah tinggi akan berlaku lah sebab darah kita tu jalan sempit kan. Saya dah bagi analogi hari tu kalau awak ingat. Dia akan jadi macam highway yang tiba-tiba one way, jalan one way tu kan. Nak masuk dia akan jadi jam dekat situ. Tekanan akan jadi tinggi. Itu yang boleh menyebabkan pecah. Bila pecah, maka kalau pecah di otak dia jadi stroke. Kalau pecah di jantung dia akan jadi serangan jantung. Sebab darah oksigen tak sampai dah dekat jantung. Dia pecah kat situ. Sama lah juga dengan kalau stroke. Okey, balik semula pada ini. Nyatakan kesan apabila masalah kesihatan berikut dihadapi oleh seseorang. So diabetes mellitus apa? Apa gejala-gejalanya? Gejala-gejala. Menjejaskan ke penglihatan. Menjejaskan penglihatan. Lagi? Menjejaskan kesihatan ginjal. Ada kan dekat dalam tu je sebenarnya salin je. Okey, dan juga sistem saraf lah. Okey, luka pun lambat sembuh. Sebab tu yang sampai orang kata kaki boleh gangrene tu, berkulat buruk tu. Sebab luka jadi lambat sembuh. Akibat daripada tingginya aras gula dalam darah. Sangat bahayalah. Jadi bakteria mudah untuk membiak di kawasan luka. Sebab tu boleh menanah dan lama-lama memburukkan kaki dan jadi nama gangrene. Okey. Dan kita ada atherosclerosis tu. Ambil apa jawapan dia? Kesan dia? Salin balik dalam peta atas ni kan? Lumen Lebih tak- arteri menjadi sempit. Ambil anu lah ni. Jawab penyakit. Meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Uish. Ambil yang ni jadi terus. Senang. Pendek je. Okey. 11:07 minit dah ni. Berhenti sini lah. Sambung pula. Okey, 2 hari yang lepas, minta maaf saya tak buat kelas dengan awak, online kelas. Saya bagi kerja je. Semalam saya tak bagi kerja sebab mula-mula saya nak bagi kerja tapi saya tengok ramai sangat tak hantar. Kalau saya bagi pun lagi bertambah kerja awak. Tak tahulah saya ni terlalu baik ke ataupun apa kan. Saya sebenarnya tak naklah menyusahkan awak tapi kalau awak sendiri tak khabar, tak tahulah. Tolonglah. Awak tetapkan PSSPM. Awak tak boleh lari dah. Kecuali awak berhenti sekolah. Baru awak tak PSS. Ni pun kalau berhenti sekarang, nama awak telah pun awak dah ada dah surat untuk menduduki SPM. Awak boleh datang walaupun awak berhenti sekolah. Jadi takkanlah awak nak duduki SPM tanpa awak belajar, tanpa ada persediaan. Awak boleh ambil pengajaran daripada pelajar-pelajar tahun lepas dalam keadaan yang macam ni. Yang penting awak rajin saja.
Awak tahu tak berapa ramai orang yang lebih rajin sikit je daripada orang lain dan dia dapat keputusan yang cemerlang. Kita tak tahu rezeki kita. Jangan jadikan belajar secara PDPR ini membuatkan awak tak belajar. Jangan sekali-kali jadikan halangan itu sebagai halangan yang sebenar. Awak mesti ambil benda tu sebagai benda yang positif. Saya dah bagi tahu banyak kali. So kat sini, tolonglah rebutlah peluang. Dia kena rajin, tolong buat kerja, belajar betul-betul. Tak ada lah nak suruh sangat-sangat. Tidak. Jangan tak buat lah kerja cikgu bagi. Dah lah cikgu bagi sikit dah. Lepas tu awak tak buat pula. Saya nak marah kuat-kuat nanti kan stres masuk dekat dalam macam-macam. Tak tahu pula zaman sekarang. Saya harap awak bukan orang macam tu lah. Tapi macam tu lah. Cikgu nak tekan kuat-kuat pun tak boleh. Tapi kalau tak bagi kerja sangat, nampak sangat cikgu tak kerja. Padahal semalam saya PK daripada pukul 9 pagi sampai pukul 12.30. Saya duduk dengan laptop lah. Duduk dengar orang buat penerangan pasal pemarkahan PK, macam mana nak ambil markah awak semua. Macam mana nak kira, macam mana dengan orang yang tak pernah buat satu eksperimen pun lagi. Hari ni yang tingkatan 5 kan tak pernah buat eksperimen langsung lagi. Jadi tolonglah bagi kerjasama. Benda yang saya dah bagi dekat awak kerja ataupun ni buku satu ni sepatutnya awak dah settle. Memang dah settle lama dah. Kecuali beberapa, bukan maksud saya, try buat lah. Mungkin awak tak dapat teknik mana-mana lagi tapi tak salah kalau awak try usaha buat. Saya mungkin, saya sebenarnya dah ajar awak teknik untuk jawab soalan esei pun, ingat dengan tak ingat je. Jadi tak salah untuk awak mencuba. Walaupun saya kata tak payahlah, saya tak bincang lagi benda tu. Tapi tidaklah bermaksud awak tak payah buat. Dah benda tu, try buat. Sebab bila kita try buat pun kita tahu kita salah apa. Faham ke, Limesi? Tolonglah. Masa depan awak ni bukan masa depan saya. Bukan masa depan cikgu-cikgu. Tidak. Awak je. Tak ada apa-apa pun bagi kami. Awak cemerlang, awak yang dapat sijil tu. Sijil saya dah keluar lama dah. Tak ada kaitan dah dengan kita. Kita ni lepas habis SPM ni mungkin tak ada kaitan dah. Tahun depan awak pergi SPM, lepas tu awak datang pula ambil result SPM tu je. Tak ada dah lah. Titik persilangan hidup awak dengan hidup saya. Habis apabila saya selesai menjalankan tugas saya sebagai seorang cikgu. Sains awak. Tapi atas awak lah kan. Kalau awak nak jumpa balik, mari sekolah ke apa ke. Itu tak ada apa-apalah. Tapi itu je lah. So, tolong hargai masa yang ada. Tolong hargai apa yang boleh awak dapat. Belajarlah. Ramai je. Kalau awak rasa awak nak jadi engineering, awak tidak lagi. Tak ada salah pun lagi walaupun awak duduk di kelas C ni. Belajar elok-elok. Sains ni sangat penting. Dia lagi penting sebenarnya daripada sains pertanian awak. Paper sains saya ni. Saya boleh cakap macam tu je lah. Paper sains pertanian yang awak ambil tu, paper sains ni markah dia lebih penting daripada sains pertanian. Tidaklah saya kata jangan dapat elok sains pertanian, tidak. Tapi dengan syarat awak nak dapat mana-mana tempat di universiti, awak pastikan BM awak, bahasa Melayu awak, sejarah awak lulus. Lepas tu kalau boleh dapat sebaik yang boleh. Maksudnya kalau boleh dapat A lah BM dengan sejarah tu. Lepas tu kena adalah backup. Paper apa lagi yang senang untuk dapat A? Paper apa? Pendidikan Islam tak senang ke untuk dapat A? 3 dah sepatutnya awak dapat A, tahu tak? Kalau dapat A sains 4. 5A dah kira banyak tau. Boleh minta macam-macam. Berapa lagi awak boleh dapat A? Sains pertanian tak boleh dapat A? Mesti awak kena ada dah tu target dalam otak awak tu. Mana paper yang awak nak ni. Tapi paper yang awak tak target untuk dapat A, jangan tinggal. Kenapa jangan tinggal? Matematik tu kena kredit baru banyak awak boleh apply. Kalau awak dapat 5A, 6A, matematik tak kredit, minta maaf. Awak punya pilihan sangat terhad untuk isi borang UPU. Satu lagi saya bagi tahu. Bahasa Inggeris sekurang-kurangnya tolonglah lulus. Ejahlah bagi lulus. Saya ada pelajar saya, ni kita tak beberapa awal mula-mula saya datang TG, lama dah lah saya datang TG pun. Lebih 10 tahun dah. Pelajar saya tu dia duduk kelas lagi rendah daripada awak. Saya rasa saya mengajar sedikit kelas macam kelas E gitulah. Dia dapat 7A tau. Memang dia pandai pun. Dapat 7A daripada walaupun dia duduk kelas bawah dapat 7A. Kita orang sangat-sangat sebab dia budak juruh, okey.
Tapi silap dia sikit je. Dia tak dapat, dia tidak lulus, bukan tidak lulus. Dia tidak kredit. Dia kena lulus ke kredit saya tak ingat. Bahasa Inggeris lah. Bahasa Inggeris tak lulus. Saya rasa tak lulus. Lepas tu dia naik tingkatan 6. Naik tingkatan 6 orang tengok lagi bahasa Inggeris dia tu. Nak minta U. Jadi, luluskanlah bahasa Inggeris awak. Kreditkan matematik awak. Dan awak boleh fokus subjek mana yang awak rasa awak nak MA. Tapi jangan langsung tinggal yang lain tu. Yang nak fokus dapat A tu cari selalu. Kenapa awak rasa awak boleh pegang A? Itu cara betul untuk awak belajar. Tapi janganlah tinggal yang mana teruk tu tak tahu nak fail kan yang lain tu. Tak boleh. Biar ada jugalah backup tu. Cumanya awak dah boleh cari dah subjek apa yang awak nak fokus untuk dapatkan A. Saya tak suruh pun awak fokus subjek saya ni untuk dapat A. Tapi antara pilihan yang boleh untuk dapat awak dapat A lah. Bukan susah lah subjek sains ni. Dengan syarat awak dengar saya ngajar. Belajar betul-betul. Saya suruh buat latihan, buat. Belajar saya senang je. Saya tengok siapa rajin buat latihan, memang dia akan dapat elok. Lepas tu satu lagi ikhlas lah belajar dengan saya. Saya ikhlas awak mengajar. Awak kena ikhlas belajar. Dengan cikgu mana-mana pun sama. Baru awak akan dapat berkat tu. Dia tak, cikgu berkati saya, doa saya. Tidak. Adab awak, cara awak belajar, itu akan membuatkan berkat itu datang dengan sendirinya bila kita belajar. Lepas tu satu lagi, saya nak beritahu awak, saya tak tahulah saya sempat bagi tahu ke tidak sepanjang saya mengajar awak tahun lepas. Dengan tahun lepas lah. Okey, kita sains ni biarlah membebel sikit kan. Sains pula. SPM ini, dia nak berjaya, dia 3 benda tau. Satu, awak kena usaha. Awak tak usaha, awak tak akan berjaya. Kebarangkalian untuk berjaya, orang yang tidak berusaha adalah kosong. Usahalah sikit pun tak apa. Yang penting usaha. Okay, yang kedua, bila dah usaha, awak kena doa lah. Doa banyak-banyak dengan Allah. Kenapa? Sebab doa itu akan mempengaruhi rezeki awak. Awak dah usaha, lepas tu awak doa. Doa ni mesti sentiasa diiringi. Bila awak usaha, baru awak akan tengok ada tak rezeki awak. Bila rezeki tu bila? Bila awak pesa, keluar soalan yang dah bincang, rezeki. Bila awak pesa, awak dapat pemeriksa yang bagus untuk menanda kertas awak, rezeki. Bila awak dah pesa, rezeki awak kalau graf awak tu rendah tahun tu, rezeki. Faham tak? Tapi macam mana nak dapat rezeki yang baik-baik tu? Doa. Sebelum tu kenapa? Kena ada usaha. Baru awak boleh jawab soalan PSA. So dia main 3 benda kat situ. Sampailah awak dapat result PSA, semua tu doa dan rezeki. Percayalah benda tu. Tapi kalau awak tak ada juga rezeki, awak kena percaya yang itu bukan rezeki awak dekat situ. Tapi awak tak akan menyesal sebab awak dah berusaha sebaik yang mungkin. Jangan ada perkataan, kalaulah saya rajin sikit. Kalaulah saya... Bila dah habis tu, bila tinggal dapat result bawa awak kata, kalaulah aku ni rajin sikit je. Tak guna dah kalau-kalau tu. Jangan ada kalau dalam kehidupan ni kalau boleh. So buat sehabis baik. Usaha selagi boleh usaha. Mana kalau kerja pun, adjustlah masa untuk belajar. Jangan sia-siakan peluang awak untuk belajar ni. Nanti awak akan rasa menyesal kemudian hari. Tak gunalah. Gitulah sepatah 2 kata So, bila saya tak boleh buat kelas, saya suruh saya bagi kerja, buat kerja. Kalau saya tak bagi kerja pun siapkanlah apa yang sepatutnya disiapkan. Bukan saya je, cikgu-cikgu lain pun sama. Okeylah, saya berhenti kat sini lah. Buat pula banyak pula membebel kan. Dengar ke tidak, tak tahu. Dengar. Dengar. Harap-harap yalah, memberi impak lah sikit pada awak. Saya bukannya kaunselor nak suruh awak, nak motivate awak. Tidak. Tapi benda tu macam tu lah. Yalah kelas. Jumpa minggu depan lah. Tolong siapkan lah. Kerja saya tolong siapkan. Lepas tu dah siap kerja yang saya bagi untuk PK tu, siapkanlah buku ni. Siapa yang tak siap lagi lah. Terima kasih.